Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, karangan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujahid Al-'Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman التميمي النجدي رحمه الله تعالى مجدد القرن الثاني عشر للهجرة. Dan kita masih lagi ada berbaki bab 34, iaitulah bab qaulillah ta'ala afa aminu makrallah al-ayat. Dalil yang kedua dibawa oleh musannif ialah bersamaan dengan bab ini, iaitulah firman Allah, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan berkatalah Ibrahim, barang siapakah yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, melainkan orang itu termasuk dalam kalangan orang yang sesat sahaja. So dalil yang kedua ini pula menjelaskan tentang golongan yang hilang harapan langsung terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan wajah dalalahnya daripada dalil yang kedua ini adalah gabungan di antara perkataan wa man yaqnatu min rahmati rabbih, dan hukuman bagi orang ini dijelaskan ialah illa dhallun, mereka termasuk orang yang sesat. Dan apa sahaja perkara yang disifatkan sebagai dhalal, kesesatan atau golongan yang sesat, menunjukkan perkara itu adalah haram jika ia dikaitkan dengan hukum syarak, ataupun dijadikan sesat itu berlawanan dengan golongan mukminin atau golongan yang beriman. Dan kita telah jelaskan juga berputus asa daripada rahmat Allah ini ada tahapnya yang telah kita sebutkan pada kelas yang lalu. Dalil yang ketiga adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita telah sebutkan terjemahnya, biar datanya pada kelas-kelas yang lalu, bahawasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala syirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillah. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dosa besar. Dan dosa besar ialah dosa yang diancam dengannya ancaman. Sama ada dosa besar ini kita dapat detect dari dosa besar dalam Al-Quran ataupun Sunnah dengan beberapa cara. Yang pertama ialah at-tasrih bi annahu minal kabirah. Jelas disebutkan dia dosa besar. Macam dalam hadis ni, Nabi ditanya tentang dosa besar, Nabi habaq. So ini jelas dosa besar, sebab Nabi isteri naskan ini dosa besar, kan? Ataupun datang dosa itu ada hukuman had di dunia. Maksudnya di dunia ada syarak letakkan hukuman khusus, sama ada dibunuh balas seperti qisas, ataupun hukum hudud yang tertentu. So dia dosa besar. Ataupun disertai dengan jelas menyatakan perbuatan tersebut berdosa, dengan makna dilaknat atau diancam dengan azab neraka. So itu adalah ataupun tidak masuk syurga. Macam Nabi kata, la yadkhulul jannata mudminul khamri, la yadkhulul jannata al-'aq, tidak masuk syurga penagih arak, tidak masuk syurga anak derhaka misalnya, kan? Jadi itu adalah dia ada ancaman khusus, sama ada ancaman itu duniawi dalam bentuk hukuman di dunia atau hukuman ukhrawi. So itu dosa besar. Dosa kecil lawan pada itulah, yang datang syarak datang larang saja, yang syarak larang tapi tidak ada hukuman khusus di dunia, seperti ataupun dan tidak pula ada ancaman laknat di akhirat ataupun azab neraka dan sebagainya. Seperti Allah Ta'ala kata, يا أيها الذين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, misalnya menundukkan pandangan mata, misalnya tidak melihat aurat orang. So itu termasuk larangan, tapi tidak ada ancaman dosa ataupun hukuman dunia, maka dia melihat aurat orang, dosa kecil, tapi dia boleh membawa kepada dosa besar. Kaedah dia, setiap dosa kecil boleh bawa jadi dosa besar, sama ada dengan cara israr, yakni dia tidak ada rasa menyesal, dia jadi kebiasaan dia buat benda tersebut, ataupun dia
kita kata berulang-ulang dan tidak bertaubat, dan sebut israr kan, dengan dia buat benda itu, dosa itu jadi dosa besar, ataupun dia bawa kepada dosa besar. Lama-lama yang kecil itu dia akan hanyutkan dia ke arah yang besar. Nasallallahu al-afiyah. So dalam hadis ini riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. So hadis ini tidak disebut oleh musannif di mana takhrijnya. Takhrijnya ada dalam musnad Al-Bazzar dan juga At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, dan sanadnya hasan wa isnaduhu hasan. Jadi disebutkan dosa besar di sini, jelas bahawa benda ini adalah haram, terlarang, iaitulah yang Nabi sebutkan sini, al-isyraku billah. Yang pertama ialah mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, al-ya'su min rahillah, putus asa daripada rahmat Allah. Dan yang ketiga, al-amnu min makrillah, berasa aman daripada hukuman Allah yang tersembunyi, makar Allah Ta'ala. So kesemua ini adalah dosa besar. Semua ini adalah dosa besar. So, Nabi sebut 3. Dan syirik kepada Allah Ta'ala, kita tahu dia adalah, kalau dia adalah syirik akbar, maksud syirik di sini kesemualah, syirik akbar dan asghar, kedua-duanya dosa besar. Al-isyraku billah, melakukan syirik kepada Allah. Apa saja yang bentuk syirik kepada Allah, ianya dosa besar. Sama ada syirik tu jali atau khafi, akbar ataupun asghar. Dan rasa aman daripada ataupun berputus asa daripada rahmat Allah, so itu juga termasuk dosa besar yang telah kita bincangkan. Ini adalah dalil bagi bab inilah. Dan berasa aman daripada makar Allah. Dan dalil yang ketiga juga daripada dalil yang ketiga daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana dalil yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Itulah kata beliau, maksudnya hadis ini datang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini yang nuskhah yang mu'tamad. Jadi ada sebahagian kitab tulis daripada Ibnu Abbas juga. Dalam terjemahan daripada siapa? Hadis yang ketiga daripada siapa? Yang ketiga. Ibnu Mas'ud. So ada sebahagian nuskhah daripada Ibnu Abbas juga, diulang 2 kali. Yang betulnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Kata beliau, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar dia ada tingkatan pula. Dosa besar yang paling besar, yang mana dosa besar paling besar ini merujuk kepada kufur. Merujuk kepada yang tadi yang syirik atas lah. Satu tu ditulis Ibn Abbas. Lepas tu yang kedua Ibnu Mas'ud. Yang kedua tu Ibn Mas'ud. Betul. Yang kedua Ibnu Mas'ud. Ya. So dalil yang ketiga, itulah hadis yang kedua, ataupun dalil yang keempat, dalil yang keempat, iaitulah hadis yang kedua dalam bab ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, akbarul kabair. So Ibnu Mas'ud naskan bahawa benda ini bukan sekadar dosa besar biasa, bahkan dia termasuk dalam kufur sebab dia akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Maksudnya dia the highest ranking pada dosa besar itu. Apa dia? Al-isyraku billah. Jelas. Sama juga. Kalau kita tengok hadis ini sama, matannya, teksnya terkandung sama. Cuma perkataan Ibnu Mas'ud ni nak menafsirkan apa maksud Nabi SAW. Yang dimaksudkan 3 ni dosa besar. Yang ni 3 ni adalah akbarul kabair. Dia termasuk dosa besar yang mencapai tahap kufur, yang boleh menjadi kufur. Yang pertama, syirik dengan Allah. Itu kalau kita buat syirik akbar. Yang ketiga ialah al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Merasa aman daripada makar Allah Ta'ala. Dan seterusnya, al-qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Berputus asa daripada rahmat Allah dan berputus asa daripada bantuan Allah. Kedua ini benar sama lah. Berputus asa daripada rahmat Allah. So nas hadis yang keempat ataupun dalil yang keempat menunjukkan bahawa perkara ini adalah kufrun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh musannaf dalam musannaf Abdul Razzaq
Ibn Humam rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Ni ulama hadis yang terkenal antara guru Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sanadnya adalah sahih dan hukumnya adalah marfu'. Walaupun hadis ni adalah mauquf, ucapan Ibnu Mas'ud, tapi hukumnya hadis marfu' sebab jelas telah sabit dalam sabdaan Nabi SAW, dan ia termasuk perkara yang bukan ijtihad. Jadi kita dah sebut hadis mauquf, jika ia bukan dalam perkara ijtihad, datang daripada sahabat, maka hukumnya adalah marfu', diangkat kepada Nabi SAW. Baik, jadi maknanya berdasarkan hadis ini, berputus asa daripada rahmat Allah dan merasa aman daripada makar Allah, dosanya sebaris dengan syirik. Dosanya sebaris dengan syirik. Nas'alullah al-afiyah. Fihi masail, qala al-musannif rahimahullah, fihi masail. Apa masalah? Al-ula tafsir ayat al-A'raf, al-thaniya tafsir ayat al-Hijr, الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. Semuanya telah pun jelas. Dari segi masalah kita ni tidak ada lagi kita nak ta'liq, sebab kita dah bincang panjang pada permulaan bab. Ustaz Mansur, Ya. Nabi dia kadang bila cerita dosa ni dalam keadaan lain dia dekat ini senarai dia, dan keadaan lain ini senarai dia. Ada sebab ke kenapa? Memang dalam banyak hadis kalau kita tengok, Nabi sebut dosa besar ni dalam banyak kondisi dia berlain-lainan. Sebab Nabi SAW bersabda dalam keadaan suasana yang lain-lain. So dia based on wahyu yang turun kepada Nabi SAW pada masa tersebut, ataupun kondisi orang yang bertanya, ataupun situasi yang memerlukan penegasan perkara tersebut. So sebab itulah bila ulama himpunkan hadis ni, dibilang dosa-dosa besar itu ada yang kata 70, ada kata 700. Tapi yang pentingnya, dhabitnya ialah yang kita sebutkan tadi. Kaedahnya adalah yang kita sebutkan tadi. So memanglah kalau kita tengok nasihat Nabi pun, dia tanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling afdal masalahnya. So jawapan Nabi dah lain. So jawapan lain ni kata para ulama ialah kerana melihat kepada kondisi orang yang bertanya, ataupun melihat kepada keadaan orang yang beramal. So setiap dosa dia ada keadaannya. Ada keadaannya yang setiap dosa besar ini pula, dosa kecil ke apakah, dia ada kondisi yang boleh menaikkan satu dosa besar kepada yang lebih besar. Dosa kecil diangkat menjadi besar. Dan kadang-kadang boleh jadi satu orang buat dosa besar, tapi di sisi Allah ianya jadi kecil. Sebab tu bila ulama bahas masalah amalan soleh, bolehkah amalan soleh yang kita ini menghapuskan dosa besar? Memang dari segi hukum asalnya tidak boleh. Yang hadis-hadis yang mengatakan amal soleh ni menghapuskan dosa, dan ia tertakluk kepada dosa kecil. Tetapi itu tidak menafikan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dalam setengah kondisi orang yang beramal tu sendiri disertai dengan penyesalan, disertai dengan khusyuk, dengan iman yang tinggi, tauhid yang tinggi, boleh menghapuskan dosa-dosa besarnya. Dan itulah maksud tauhid, menghapuskan dosa. Macam hadis yang telah kita ambil pada bab yang kedua dulu, ya ibn Adam innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a ataituka biqirabiha maghfirah. Orang kata, wahai anak Adam, kalau kamu bertemu dengan aku dengan sepenuh bumi ini dosa, dan kau tidak syirik kepada aku akan bawa kepada kamu sepenuh bumi juga pengampunan. Kata Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaih, maksud hadis ini ialah orang yang betul-betul ada tauhid dalam hatinya, tidak tergambar padanya berterusan atas dosa kecil, dan tidak ada rasa menyesal terhadap dosa besar. So sebenarnya orang yang betul-betul tauhid, dia sentiasa rasa takut kepada Allah, sentiasa khasyah kepada Allah, dan semua itu menjadi sebab, maksudnya kekuatan tauhid yang ada dalam hatinya, cahaya tauhid dalam hatinya itu mampu menyuluh kegelapan dosanya dan membakar dosanya. Dan orang yang macam ni tidak tergambar, kata Ibn Qayyim rahimahullah, akan mati dalam keadaan tidak menyesal langsung atas dosa-dosanya. Kan? Adapun orang yang mati bergelumang dengan dosa besar, tidak ada rasa menyesal, walaupun di sisi hukum dunia kita kata as long as syarak menamakan dosa ni dosa besar, tidak dihukum kafir,
maka orang yang mati itu zahirnya kita kata Muslim, tapi kedudukannya di sisi Allah kita takut. Sebab itulah kita tidak mentakyinkan individu dengan syurga atau neraka. Kita kata boleh sahaja orang yang zahirnya di dunia ini kita anggap dia Muslim, kita salatkan jenazahnya, tapi dia mati dalam keadaan bergelumang dengan dosa yang siapa pun tak tahu. Hakikatnya dia di sisi Allah adalah pun kafir. Na'udzubillah min zalik. Yang kita kata munafik, nifaq. Dan boleh jadi orang yang zahirnya kita kata di dunia ini bergelumang dengan dosa besar, ahli maksiat dan sebagainya, tapi kita tak tahu dalam hatinya, as long as dosa besar yang dia buat itu tidak dihukum syarak sebagai kafir, tapi dalam hatinya ada iman yang tinggi, tauhid, penyesalan. Kita tak tahu malam-malam dia menangis takutkan Allah Ta'ala, tapi dia cuba nak lawan nafsu dia tapi tak berjaya, maka akhirnya di sisi Allah dia adalah mukmin yang paling tinggi takwanya. Kita tak tahu. Sebab itu kita tak berani nak ta'yinkan orang yang mati dalam keadaan dosa besar ni ahli syurga atau neraka. Selama mana zahirnya dia Muslim. Zahirnya dia Muslim. Sebab bila dia Muslim, dia masih dalam daerah hamba Allah Ta'ala. Lepas tu kita dunia ni hukum zahir, betul tak? Kita bukan nak boleh kata apa, kan? Macam hukuman dunia lah juga. Kalau dah mahkamah kata bersalah, bersalah lah, kan? Kalau masuk penjara lah. Hang kata tak bersalah pun nak buat macam mana? Last sekali mahkamah lah. Kalau tidak, macam mana orang tak boleh percaya sistem perundangan, dia akan jadi havoc lah, kan? Kalau orang tak percaya kepada sistem politik, masih ada pilihan raya. Kalau orang tak percaya kepada benda-benda lain, dalam parlimen misalnya, kita boleh tukar wakil rakyat. Kalau orang tak percaya kepada judiciary, masalah, kan? Kita tak boleh jatuhkan haibah. Walaupun dalam mahkamah itu bukanlah asalnya undang-undang Islam, tapi mesti ada mahkamah untuk fasl an-nizaat bainan nas, kan? Ala kulli hal, kita kata hukum asalkan zahir, hukum zahir, ya. Tapi itulah kita kata dosa ni tak boleh pandang ringan. Ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memandang ringan. Dan especially dosa yang kita bincang ni, berputus asa daripada rahmat Allah, yang kita kata ia terkena kepada orang yang bergelumang dengan dosa, kemudian dia rasa dia dah banyak dosa, dia tak nak bertaubat, dan rasa aman daripada makar Allah yang biasanya kena kepada orang yang ahli taat. Dia rasa dia dah banyak taat, dia dah banyak buat ibadat, dia rasa macam dia tak kena ujian daripada Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. So kita tak boleh macam itu. Kita mesti sentiasa diri kita ni antara al-khawfu war-raja, takut dan harap. Takut dan harap, mestilah begitu. Walaupun kata para ulama, ketika sihat kita kena lebihkan rasa takut, dan ketika sakit kita kena lebihkan rasa harap. Baik, kita masuk kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-35. Qala al-musannif rahimahullah, babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah, wa qawlillahi ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Qala alqamatu huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. Musannif rahimahullah seterusnya membuat satu bab. Dia kata bab termasuk daripada keimanan dengan Allah ialah sabar akan ketentuan Allah, takdir. Maksud musannif rahimahullah ialah untuk menjelaskan bahawa sabar terhadap takdir, musibah yang menimpa di sisi seseorang individu itu termasuk dalam tauhid, termasuk dalam ibadah.
Sebab kita kata rukun iman yang keenam apa dia? Takdir, beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar dari satu sudut, dia adalah kepercayaan. Dari segi segala perkara yang berlaku dalam alam ini adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Nabi kata, ketahuilah apa yang kena kepada kamu memang ia bukan sesuatu yang sepatutnya tak kena, dan apa yang tak kena kepada kamu bukan sesuatu yang sepatutnya kena. Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Qalam telah pun kering dan suhuf, catatan amalan telah pun ditutup. Maknanya semua itu telah ditulis oleh Allah Ta'ala. So kita kena yakin, setelah kita berusaha, setelah kita buat semua sebab yang syar'i yang Allah suruh kita buat, jikalau usaha kita itu tidak berhasil, maka kita kena tahu ini sudah pun ditetapkan, dan tentulah ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. So, beriman dengan takdir menuntut satu lagi derajat. Derajat as-sabr. Sebab itulah rukun iman dibina atas dua paksi. Yang pertama al-yaqin, dan yang kedua as-sabr. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Ini menuntut keyakinan. Beriman dengan nama-nama Allah, sifat Allah, Allah sebagai Rabb, kena yakin. Adapun beriman dengan ketentuan Allah, takdir, menuntut bukan sekadar yakin, dia juga menuntut sabar. Ketentuan Allah di sini merangkumi ketentuan Allah yang berbentuk. Yang pertama, ketentuan Allah dari segi kejadian alam. Sama ada berlaku tentang diri kita ataupun apa sahaja tentang alam. Hari ni hujan pagi ni. Dia benda yang memang kita tak boleh nak kawal. Ni kejadian alam. Kita kena sabar. Atau yang berbentuk musibah, bencana yang menimpa kita, banjir, tsunami, jatuh sakit. Itu yang memang tak boleh nak diubah. Ataupun takdir yang berbentuk syar'i. Takdir yang berbentuk syar'i, iaitulah hukum hakam syarak. Ini juga kita kena sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah Maryam, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Ta'ala kata dialah Tuhan, pemilik, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia sahaja dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Adakah kamu tahu baginya yang sama, yang setara dengannya? Tidak ada. So, Tuhan suruh kita sabar. Nak istiqamah atas ibadah perlukan kesabaran. So, maksud musannif ialah nak bagi tahu kata di antara ibadah, di antara iman ialah sabar. Kerana rukun iman yang keenam, takdir, kebanyakannya kita melihat ia adalah bentuk teori, keyakinan, tetapi dia ada satu juzuk daripada beriman dengan rukun iman yang keenam ini. Satu juzuk daripadanya adalah beriman, iaitu sabar terhadap ketentuan Allah. Memang kita dah sebut dulu tauhid rububiyah teori, tauhidul asma' wa sifat teori. Yang menjadi praktikal kepada dua tauhid ini ialah tauhidul uluhiyah. So kalau orang tanya beriman dengan takdir, qada dan qadar, kamu kata dia berkaitan dengan rububiyah Allah. So tauhid rububiyah adalah bersifat teoretikal. Ini benda yang kamu kena yakin dalam hati. So di mana letaknya praktikalnya kepada tauhid ini? So apakah pasangannya dalam uluhiyah? Kalau orang tanya pasangan kepada rububiyah, beriman kita Allah sebagai Rabbul Alamin. So apa pasangannya? Pasangannya uluhiyah. Tayyib, aku boleh nampak uluhiyah dari segi bila Tuhan suruh solat, kena solat. Tuhan suruh bayar zakat, kena bayar zakat. Tapi apakah uluhiyahnya bila aku jatuh sakit? Apakah uluhiyahnya bila rumah aku dilanda banjir?
Dan paling penting, apakah uluhiyahnya? Apabila aku diciptakan oleh Allah Ta'ala, mungkin rupa paras, cacat, ataupun miskin, ataupun kaya. So, apa uluhiyah? Apakah ibadat yang aku kena buat bagi aku nak imbal balas kepada Tuhan, apa yang Tuhan telah tetapkan? So, kalau aku dapat nikmat yang di luar jangkaan, nikmat yang tambahan, kita nampak syukur. Tapi apakah nikmat yang aku kena, apakah ibadat yang aku kena buat berkaitan dengan tubuh badan aku yang sedia asal aku lahir ke dunia ni macam itu? Soalan. So kita kata ibadat dia adalah sabar. Kalau kau dah lahir ke dunia sebagai lelaki, kena sabarlah. Jangan duk tering jadi perempuan. Kan? Kalau lahir sebagai Melayu, tak payahlah perasaan jimat saleh. Sabarlah. Itu ketentuan Tuhan. Engkau dilahirkan sebagai manusia bangsa Melayu. Kalau engkau lahir dalam keluarga miskin, sabarlah. Tak payahlah engkau gegeh nak cari jadi family kaya. Kalau engkau dah dilahirkan sebagai kerabat diraja, mungkin ada orang kata, apa salah saya? Kenapa Tuhan bebankan saya dengan tanggungjawab yang berat ni? Saya tak minta pun jadi anak raja, dia kata. Tiba-tiba lepas pak saya mati, saya kena jadi raja. Lepas tu di akhirat esok saya yang paling teruk kena hisap, dia kata. Betul tak? Mungkin ada orang akan sabar macam itu. Dia kata, pasal apa saya kena tanggung dosa? Kan? Pasal apa saya Tuhan tak jadikan? Pasal apa saya yang Tuhan pilih untuk menanggung dosa rakyat saya yang begini banyak? Kan? Boleh jadi begitu. Mungkin jadi ada kalangan kita, anak-anak raja yang mungkin terfikir macam itu. Tak? Orang lain lahir sebagai pak dia mungkin kerja indah water saja. Pak dia tukang sapu tepi jalan. So dia alhamdulillah, walaupun dia miskin, tapi dia tak perlu nak fikir apa-apa. Dia tak, tiba-tiba satu orang lahir, pak dia adalah sultan, pak dia raja. Dan pak dia kata, hang lah satu-satunya putera mahkota harapan. Tiba-tiba mungkin dia akan mencabar takdir Tuhan. Dia kata, kenapa Tuhan pilih aku untuk tanggung dosa rakyat Malaysia yang begini ramai? Kan? Kita kata kena sabar, tuanku. Kan? Itu dah takdir. Kan? Takdir. Buat macam mana? Kena tanggung lah, kena hadap lah. Kan? Jadi itu kita kata takdir Allah Ta'ala, ketentuan. Kan? So dia adalah ibadah. Kan? Dan hukumnya wajib. Dia termasuk kesempurnaan tauhid yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan lawannya adalah rasa marah, tak puas hati, upset dengan ketentuan Tuhan. Rasa as-sukht wal jaza', rasa tak selesa, tak senang, dan rasa geram dan tak boleh terima dengan ketentuan tersebut. So itu adalah salah. Itu adalah salah. Sebab itulah kata Allah Ta'ala sentiasa menyuruh kita sabar. Dan makna sabar ialah al-habsu wal-kaf, menahan diri daripada melakukan sesuatu yang dilarang. Dan maksud sabar secara syar'i ialah kafun nafsi, menahan diri daripada as-sukhtu wal-jaza'u inda aqdarillah, menahan diri daripada rasa marah, tidak senang, tak suka ketika berlakunya ketentuan Allah Ta'ala. So itu maksud. Dan yang masyhurnya sabar ini dikatakan dia terbahagi kepada 3 jenis, itulah sabar pada taat, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan diri daripada maksiat, dan sabar ketika musibah. Sabar ketika musibah. Apa maksud sabar ini? Ialah kita menahan diri daripada melakukan perkara yang berlawanan dengan syarak. Ada orang diuji dengan sakit, dah berubat macam-macam, pergi klinik sana, klinik sini, hospital sana, hospital sini.
Tiba-tiba datanglah bisikan syaitan manusia. Dia kata, dekat kampung hujung sana tu ada bomoh. Pandai hang dah banyak dah pergi keliling, tak mau try bomoh pula. Dia kena sabar. Dia kena kata, tak boleh lah, ni syirik. Kan, takut-takut lagi pi kat bomoh tu pun mati, masuk neraka. Kan, sakit tak lega, neraka pula tu masuk. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah tak boleh nak sembuh, buat macam mana? Memang mati itu pasti. Kan, kita berubat pergi jumpa doktor ni, perkara pertama yang kita nak buat ialah bukanlah nak sembuh tu, tetapi pasal kita nak dapat pahala benda sunat. Kan, ibadah. Kita berubat tu ibadah tak? Termasuk di antara sabar juga, tawakal. Pasal tawakal ni maknanya kita buat sebab. Tu point kita pergi berubat, bukannya yakin kita kalau berubat ni confirm sembuh. Sembuh tu Tuhan boleh jadi tengah berubat mati. Doktor kata kena operation. Tak apalah operation, mati atas meja bedah. Tak. Mati tu pasti. Kalau lega pun, kan? Lega, doktor kata hari ni boleh keluar hospital. Dia pun ya seronok lah, muka senyum lebar. On the way nak balik rumah, accident pun mati. Kan? Tak kata apa. Kan? Confirm dah mati. Tak boleh kata apa. Kan? Lumpuh punya lama. Stroke. Dia pun punya seronok lah, lega dah. Dia tak boleh jalan, boleh lari. Dia pun pergi jogging bagi tu. Kena COVID-19. Kan? Terus mati. Kan? Macam mana? Kan? Punya lama dah tak pergi shopping mall, dia kata. Ayah kita ni lama tak pergi shopping mall. Lumpuh duduk atas kursi roda ni, dah lega dah. Seronok lah pergi beli barang. Duduk seminggu sesemua. Doktor kata, tak ada buat apa lah pakcik pergi supermarket tu kena COVID. Kan? Lumpuh 20 tahun. Lega seminggu, meninggal COVID-19. Macam mana? Kan? So kita, bukanlah kita yakin kita nak hidup selama-lamanya. Kan? Ajal tu dah ada. Kita tak boleh kata apa. Kan? Cuma kita ni berusaha pasal kita mengikut ketentuan Tuhan lah. Kan? Lepas tu datang seorang tanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Ya Rasulullah, ubat yang kita pakai, perisai yang kita guna untuk lindung diri kita, jampi serapah yang kita jampi untuk sembuh penyakit, adakah ini semua boleh menangkis ketentuan Allah? Nabi bagi satu jawapan yang cukup tepat. Nabi kata, hiya min aqdarillah. Ini semua pun takdir Allah juga. Ini makna kita pakai baju besi, pakai pergi perang. Bukan kerana kita anggap baju besi itu boleh menyebabkan kita tak mati, tapi dah ini ketentuan Allah, perang dah pakai baju besi. Kita kena sabarlah. Itulah sistem alam ini berlaku begitu. Poinnya begitu. Memanglah benda tu ada kesan lah. Memanglah asalnya begitu. Memang kita yakin baju besi boleh menangkis daripada kena tikam, tapi kita tak boleh yakin 100%, sebab Tuhan jadikan sebab dalam alam ni dia seimbang. Kejadian alam ni dia seimbang. Dia tidak ada satu sebab yang dengan sendirinya boleh menghasilkan musabbabnya. Tapi dia ada muqtada dan dia ada mawani'. Dia ada pelengkap dan dia ada penghalang. Api boleh membakar. Ya, api boleh membakar. Tapi adakah api boleh membakar dengan sendirinya seorang-seorang dia macam tu? Dia ada sifat membakar. Tapi nak berlaku kebakaran, dia kena jumpa benda yang boleh bakar. Dan kita boleh halang kebakaran itu daripada berlaku. Kalau benda yang dia nak bakar tu kita letak bahan yang kalis api, tak terbakar. Kan? Kita kata air, memang air pada zatnya dia ada kudrah untuk membasahkan. Tetapi kudrah air untuk membasah ni kita boleh halang dengan bahan yang kita panggil kalis air. Kalis lembab. So dia kena tumpah atas tu, dia tak basah, tak telak. Kita singkih macam tu aja. Atau kain tu elok. Kan? Waterproof orang panggil kan. Saya nampak. So kekuatan air untuk membasahkan itu, dia ada penghalang. Kita boleh halang dia. Kekuatan api untuk membakar boleh dihalang.
Kekuatan makan untuk kenyang juga boleh dihalang. Kan? Boleh dihalang. Setiap benda dalam alam ni, walaupun dia ada quwwah zatiyah, dia ada potensi diri dia untuk buat sesuatu, tetapi dia di sana ada benda lain yang boleh lawan. Dia ada mudad, dia ada lawan. Satu-satunya kekuatan dalam alam ni yang tidak ada lawan, kekuatan Tuhan sahaja. Tuhan, kekuatan dia, kudrah dia, la mudadda laha, tidak ada yang boleh lawan. Iradah dia tidak ada yang menghalang. Kehendak kita, kita punya will, jazam, jitu macam mana pun kena bergabung dengan kemampuan. Kita nak buat satu benda, memang kita nak sangat-sangat, tapi kita tak mampu, tak boleh. Kita nak sangat-sangat, kita ada kemampuan, tapi ada orang lain yang cuba nak halang kita daripada capai cita-cita kita, dan dia ada kemampuan yang lebih daripada kita. So, tak dapat. Terhalang. Ya, terhalang. Satu-satunya kehendak dan kemampuan yang tidak ada apa pun yang boleh menghalang dia di perjalanan dia ialah the divine will dengan the divine power, the divine potential. Itu saja. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kehendak. Ini tidak boleh. Tak boleh ada siapa yang boleh cabar Tuhan. Kan? Jadi sebab itulah, mau tak mau kita kena berhadapan dengan perkara ini. Kita dah susun elok dah nak pi melancong. Kita kata tahun 2020, tahun Malaysia mencapai negara maju. Kita rancang nak pi lah melancong ke luar negara. Tahun 2020 ni dah kumpul duit dah, menabung. Siap invest lagi. Kan? Invest kan, dalam Wahid invest ke apa, tak tahu lah kan. Menabung 5 tahun jangka masa. Pasal apa? 2020 nak pi melancong. Ataupun nak pergi haji. Tentang haji. Kan? Menabung daripada kecil. Mak dia kata, ni abang ni tabung haji. Mak ambil dulu kan, kita kecil-kecil kan ada tabung haji tu kan. Tabung macam tabung haji tu. Macam bangunan tabung haji tu. Kan? Simpan duit. Tiap bulan simpan. Target mak dia kata, 2020. Daripada kecil mak dah pesan kita ni, 2020 pergi haji lah. Kita pun dah bersedia dah. Tahun 2020 aku haji kan. Dah pesan tag nama dah, Tuan Haji. Nak pakai? So tahun 2020 tu tukar, ambil lah kita punya business card semua tukar, buat baru, tambah Tuan Haji ke depan. Sekali keluar Menteri Agama kata tidak dihantar jemaah haji. Kan? Tu 2020 tu kena tunda ni. 20 tu pun tak tentu 21 tu. Kan? Buat je lah. So kita ada kehendak, memang sungguh-sungguh nak pergi haji. Kita ada kemampuan, duit sudah cukup, badan sihat. Yang dia pun kira 2019 hari tu dah turun, berat badan turun dah, fit dah setiap hari pergi gym. Siapa ni nak pergi melontak, nak sa'i, dia kata nak kena fit lah badan. So memang dah prepare dah dari segi kesihatan. Kan? Doktor pun kata, encik memang mantap lah, memang boleh pergi haji, boleh bawa orang je. Kan tengok tak boleh pergi haji. Tinggal kenangan haji 2020. Malam-malam tengok TV depan-depan, salam Baitullah, duk menangis seorang-seorang. Kan? Tapi itu orang yang ada iman. Betul lah, memang berhak lah untuk dia sedih. Tapi dia kena sabar. Apa dia sabar? Mulut kena jaga. Jangan bangun apalah tahun 2020 ni. Jangan, ni kena jaga. Apa penyakit ni, kacau orang. Mulut ni penting. Sebab mulut ni perasaan hati. Hati kena redha. Tak boleh nak, dalam hati ni tak boleh duduk macam-macam. Kena sabar. Memang sedih tak ada masalah. Sedih tidak berlawan dengan sabar. Sedih itu harus. Orang yang menangis bukan mana dia tak sabar. Tapi bila dia tak sabar, bila dia merintih, bila dia memekik, melolong, memarahi sesuatu. Satu kita akan datang bab belakang-belakang nanti, larangan Nabi daripada mencela angin, larangan Nabi daripada mencela masa. Dia kata tahun 2020 ni memang tahun yang paling teruk lah, dia kata. Tak boleh gitu. Orang tak boleh salahkan tahun. Kan? Tak boleh salahkan tahun. Itu semua kehendak Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala kata, la tasubbud dahr, jangan kamu mencela masa. Fa inni ana ad-dahr, kerana akulah masa tu Tuhan kata. Uqallibul laila wan nahar, aku yang bolak-balikkan siang dan malam. Masa bukan ada apa, dia ikut kehendak aku je. Kan? Hujan, ribut. Kan? Ini tak boleh, kita tak boleh celah. Demam pun Nabi larang marah. Maknanya penyakit. Tak boleh. Kan? Kita dah rancang apa semua. Dia kata demam pula hari ni. Dia kacau betul demam ni. Jangan. Sebab penyakit itu kafarah dosa. Engkau tidak kena penyakit itu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini Tuhan kata yang buruk itu timpa kita pasal punca kita lah. Hakikatnya musibah yang kena pada kita ini tidak lain tidak bukan puncanya kita sendiri. Allah bagi kena tu pasal kesalahan kita. Pasal apa tak boleh pergi haji? Cek balik. Oh, rupanya ada lagi tak kena. Yang galak pergi buat tag nama tuan haji tu apa pasal? Maknanya dah ada unsur-unsur nak riak. Mesti kena semak diri kita. Mesti ada salah kita buat. Kita tak boleh salahkan Tuhan. Kita tidak ada ruang walaupun sebesar hujung kuku untuk kita nak to blame God, memang tak ada ruang langsung. Kita memang kalau kita periksa betul-betul apa musibah kena kita, memang stepek. Ni setengah orang bila kena musibah, perkataan pertama dia sebut, apa salah aku, apa dosa saya. Abang dia kan nak kira dosa hang sampai sudah tak habis dah. Memang tak jumpa jalan penyelesaian kan? Sebab tu syarak tak bagi. Ini dia duduk marah, apa salah aku, apa dosa aku. Abang ada, kalau hang duk tanya soalan ni, kita tak jumpa jalan penyelesaian dah. Kalau hang nak kami duduk sini, buat senarai kesalahan hang, dosa hang yang menyebabkan hang kena musibah ni, habis pen dekat Popular kena beli lah. Habis kertas kajang dekat Popular. Tu pun belum tentu sudah kami catat dosa hang dah. Hanya malaikat sajalah yang boleh cerita dah. Jangan duduk salahkan orang. Memang kena rasa diri itu sentiasa bersalah, sentiasa berdosa. Kan? So dia memang tidak akan berlaku kesalahan di dua pihak. Satu pihak, dia mesti dua pihak. Kan? Even orang buat jahat kita, dari satu sudut syarak kata memang orang buat jahat kita tak boleh redha, kita kena hukum dia. Tapi kita juga dalam masa yang sama kena tahu kita juga ada salah, supaya kita juga tidak menzalimi dalam hukum dia. Dia curi selipar kita di masjid, kita pukul dia sampai setengah mati, cungkir gigi dia, kan, patahkan tangan dia. Curi sangat kakak selipar kat masjid. Pasal apa? Pasal kita rasa dia seorang salah, kita ni suci, tak ada salah. Kan? Tapi kalau kita pun sedar sebenarnya selipar aku hilang ni first kali ialah ni musibah Tuhan nak uji aku sebab dosa-dosa aku. Kan? Lepas tu dia bersalah, dia ni pun salah juga. So kita hukum sekadarnya. Kita tak ada lah nak hukum orang lebih-lebih pada zalim. Kan? Itu point dia. Kalau kita sedar bahawa setiap musibah yang kena pada kita ni, kesalahan dia ada dua arah. Orang yang buat, kita pun ada juga faham. Maka hikmah dia Tuhan jadikan begitu adalah kita puas hati dengan hukuman yang orang tu dapat, dan kita juga tidak akan buat zalim pada dia dalam kita nak hukum dia balik. Di antara tanda tidak ada sabar dengan ketentuan Allah ialah dendam kesumat tak habis-habis. Orang yang berdendam ni dia tak redha dengan takdir. Bukan tak redha, dia tak sabar dengan takdir. Redha lebih tinggi lagi. Takdir ni dengan menghadapi ketentuan Allah ni ada 3 martabat. Yang pertama sabar, yang ni wajib. Yang kedua redha. Redha ni maknanya dia tak ada rasa tak senang. Dia tak rasa tak senang. Dia tidak ada rasa sedih tu, tak ada. Dia redha. Kan? Maksudnya dia keluar tengok slipper tak ada surau tu, dia tak ada, relax je. Tenang, tengok orang tanya, siapa tu Haji tak balik lagi? Tak, ni slipper hilang. Kan? Kalau orang yang sabar tadi, dia tengok slipper hilang, ayat mata melengang lah. Kan? Slipper bukan slipper biasa, Birkenstock.
Birkin stock kan. Aku beli pula tu kan. Aku baru pergi The Curve, baru boleh pergi The Curve kan. Pergilah Birkin stock, dia tengok, dia kata ada slipper baru kan, pakai pergi masjid kan. Dah berapa bulan tak ada pergi masjid, kali pertama pula dapat panggilan pergi sembahyang Jumaat. Allahu Akbar. Tanda syukurlah pada awal tu, kata tak apa, hari ni nak pergi masjid, saya tanda syukur kepada Allah Ta'ala, pakai slipper Birkin stock, dia kata. Kan? Gelap-gelap masjid, Allah. Kan? Yang seorang ni berlina ayat mata. Kata berlina ayat mata tu sabar. Kan? Tapi kalau dia maki hamun, celaka pencuri ni, apa mencuri di masjid, apa semua, tak puas hati lah kan. Ni, mana tu imam? Tak betul jaga masjid ni, mana guard? Kalau macam tu dia tak sabar. Kan? Yang kedua, redha. Ketiga, yang martabat paling tinggi, syukur. Syukur ni jangan kata dia gembira pula. Kan? Dia gelap-gelap tengok, alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan aku daripada riak. Terus dia fikir lagu tu. Ni martabat yang tinggi lah, ahli-ahli ibadat yang tinggi lah, dia kata. Kan? Ala kulli hal, so kita kata ini, sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, Nabi kata as-salatu burhan was-sabru diya. Kan? As-salatu, salat ni Nabi kata burhan ataupun sedekah ni burhan. As-sabru was-sabru diya. Sabar ni cahaya yang menerangi, walaupun dia taklah seterang burhan, kan? Sebab dia menyuluh kita dalam kita punya zulumat. Bila kita kena musibah ni, kita duduk dalam gelap, tak boleh fikir kan. Kalau kita sabar, kita akan tenang, kita akan nampak jalan keluar. Kalau kita tak sabar, kita akan jadi kelang kabut. Akhirnya kita tak jumpa jalan penyelesaian. Hanya orang yang bersabar saja boleh duduk, boleh tenang, boleh fikir apa yang langkah seterusnya, the next move, the next plan. Kalau tidak, sampai sudah. Dia duduk situ tak boleh buat apa, ni salah diri dia. Dia tak boleh nak move on. Orang kesayangan dia mati. Kan? Kalau dia tak sabar, tak boleh buat apa. Dia akan rosakkan diri dia, dia juga akan musnah. Tapi kalau dia sabar, dia teriak sekadarnya. Kan? Bersedih-sedih lah. Kan? Ni dah abang kita mati ke, siapa mati ke, adik-beradik kita mati. Tapi orang yang bersabar, dia sedih-sedih. Tapi dia kena fikir, yelah mati, semua akan mati, aku juga akan mati. Kan? So apa the next move sekarang? Macam mana kita nak pastikan yang si mati ni, kita betul, kalau betul kita sayang dekat dia, apa pula khidmat batin aku kepada orang ni setelah dia mati? Nak sedekah untuk dia, nak berdoa banyak-banyak bagi pihak dia. Kan? Sekarang duduk teriak, menyebut lah, habislah, dah tak ada lah abang aku, dia lah jaga aku, apa semua. Dia boleh buat apa? Kan? Apa faedah untuk si mati? Tak ada faedah. Kan? Tak ada faedah. Jadi sabar ni diya, menyuluh, cahaya yang menyuluh. Kan? Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak tempat. Dalam surah Baqarah 2 kali Tuhan sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Berminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Macam mana sabar dan salat? Dia kata, lepas tu ulama seorang tafsirkan sabar di sini adalah puasa. Apa maksud puasa di sini? Yakni puasalah yang melatih kita sabar sebenarnya. Sebab itu bulan Ramadan dinamakan sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. So ada ibadat yang Tuhan syariatkan kepada kita untuk kita melatih dan kita sabar. Apa dia? Puasa. Puasa ni melatih kita untuk sabar macam-macam nak. Kerana perkara yang paling susah kita nak kontrol dalam hidup kita ni, lebih susah daripada menghadapi musibah apa semua, ialah mengawal nafsu kita. Itu paling susah ni. Sebab tu kunci kesabaran ialah kawal nafsu. Kalau nafsu itu kita boleh sabar, boleh tahan, yang lain mudah. Yang lain tu akan datang senang.
Hakikatnya orang yang tak boleh redha, tak boleh sabar dengan takdir dia dilahirkan sebagai perempuan masalahnya. Kenapa? Dia nak jadi lelaki. Nafsu lah, misal nafsu. Dia telah digoda oleh syaitan, nafsu dia. Orang jadi gay apa semua ni, lepas tu dia datang menabik dada, kata dia tak bersalah sebenarnya. Saya adalah seorang wanita, terperangkaplah jasad lelaki lah, apa mendatang semua ni. Dia nak blame takdir. Padahal asal punca dia apa dia? Nafsu dia tak ada kawan. Orang yang pergi mencuri pasal apa, makan rasuah pasal apa, saya ni hidup susah, saya hidup miskin je. Dah abang kat dia. Ramai dalam dunia orang miskin, tahu tak? Tak makan rasuah pun. Kan? Hang makan rasuah. Hang kata hang miskin. Hang kerja apa? Menteri. Kan? Gaji hang menteri satu gaji. Ahli parlimen satu gaji. Tu gaji tak kira elang lagi. Elang menteri, elang ahli parlimen. Kan? Ada rakyat hang di bawah ni yang miskin lebih teruk daripada ni. Yang hang balun sentai duit dia, dia tak pergi mencuri balik pun. Kan? Dia tak pergi rompak orang lain pun. Dia sabar. Pasal apa hang buat benda tu? Bukan sebab masalah miskin apa sangat, pasal nafsu tak kawal. Nafsu belanja tak kawal daripada awal. Kan? Bila hang dah jadi menteri, hang rasa gaji hang 20,000. Tapi hang expend apa? Expend 1 billion, 1 million a month masalahnya. Memanglah. Kalau hang kawal nafsu hang daripada awal, kalau gaji 20,000, expend lah 10,000. Janganlah gaji 20,000 expend 20,000. Kan? Kalau hang kawal nafsu daripada awal, tak ada isu lah. Kan? Kalau hang lajak sikit extra 30,000, kira okey lah, boleh campur lah gaji 2-3 bulan. Kan? Belanja sekadar-kadar sudah lah. Ini nak lebih-lebih memanglah. Kan? Sebab tu benda yang harus, kalau boleh-lebih akan jadi haram. Kan? Orang yang dilahirkan dalam family miskin, sebab tu Tuhan larang kita, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'nahum bihi min zahratil hayatid dunya. Janganlah kamu meranjangkan matamu, jangan kamu manjangkan matamu duk perhati apa yang Allah duk bagi kepada orang kafir daripada segala kemewahan dunia. Tuhan larang. Tuhan larang kita duk pergi tengok orang kaya, duk pergi teringin teliak nak jadi macam dia. Tak? Dalam ayat surah Al-Qasas, tengok apa Tuhan cerita pasal dua orang yang tengok Qarun bila keluar dari rumah dia. Satu golongan kata, oi kalau lagi kita jadi macam Qarun. Tapi Tuhan kata ada pun orang yang diberi ilmu oleh Allah, orang yang beriman. Apa dia berkata? Celakalah. Jangan kamu duk teringin apa yang ada pada dia. Yang berjaya itu hanya orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kejayaan kita nak akhirat, bukan dunia. Kan? Sebab Tuhan hamba, dia yang aqna, dia yang mengkayakan, dia yang mencukupkan. Memang itu kerja Tuhan. Tuhan lapangkan rezeki, menyempitkan rezeki. Tak ada kata apa. So kita, bila kita sabar macam mana? Kita ukur baju di badan sendiri. Itu sabar. Itu sabar dalam bab rezeki. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Memang betul. Kepatah tu tak ada salahnya. Memang betul, rezeki secupak takkan jadi segantang. Tak mungkin orang yang Tuhan dah bagi dekat dia ketetapan di Lauhul Mahfuz, rezeki kau secupak, tiba-tiba dia nak buat kerja lebih sikit dia segantang. Tak mungkin. Tetapi kalau dia sabar, dia ukur baju di badan sendiri, rezeki secupak itu akan ada lebihnya. Dia mungkin hanya perlukan setengah cupak saja. Setengah cupak lagi dia boleh simpan. Nah, rezeki segantang, kalau dia tidak sabar, dia tak jaga batas-batas syariat, ditambah 3-4 cupak lagi pun belum tentu cukup. Mana?
Kalau tak ukur baju di badan sendiri, engkau rezeki engkau segantang, tapi engkau ukuran yang kau pakai 10 gantang, memang takkan cukup juga. Kan? Sebab itulah pepatah itu kena gabungkan. Rezeki cukup tak ada segantang dengan ukur baju di badan sendiri. Dua ni kena saling bergabung. Ya. Jangan jadi lebih daripada had sepatutnya. Kita sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar hukumnya wajib dengan ijma'. Wajib dengan ijma'. Allah sebut tentang sabar ni, kata Imam Ahmad, 90 kali dalam Quran tentang sabar. Allahu akbar. Dan musannif rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 5 dalil. Satu dalil daripada ayat Al-Quran dan selebihnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama ialah firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Awal ayat ini firman Allah ialah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Awal ayat, kepala ayat ni kalau kita buka dalam surah At-Taghabun ialah Allah kata ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita lihat ayat ini daripada keseluruhannya, kita akan nampak gambaran wajah dalalahnya. Wajah dalalahnya. Kalau kita tengok dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tak. Allah Ta'ala kata, tidak ada musibah yang menimpa kamu melainkan semuanya datang, melainkan ianya dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan bimbing hatinya, bimbing jantungnya. Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha mengetahui akan segala perkara. Jadi makna wa man yu'min billah dalam ayat ini, barang siapa beriman dengan Allah, merujuk kepada beriman dengan musibah. Apa makna beriman dengan musibah? Beriman yakni sabar atas musibah. So Tuhan namakan sabar sebagai iman. Kata as-sabru minal iman. Sabar itu daripada iman. Tuhan namakan sabar sebagai iman. Dan sabar terdiri daripada segala kompartmen iman. Kompartmen iman ada berapa? 3. Hati, lisan dengan anggota badan, kita dah sebut. Kan? Iaitulah i'tiqad hati, amalan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. So sabar merangkumi semua ini. Yang pertama, bila datang musibah, iman kita dengan sabar dengan musibah ialah pertama dari segi i'tiqad hati. Apa dia i'tiqad hati? Kita kena i'tiqad bahawa yang berlaku itu ialah takdir Allah, ciptaan Allah dengan ketentuan Allah. So yang ni asas, yang ni yakin. Yang kedua, mesti ada amalan hati. Apa dia amalan hati? Iaitu menahan hati kita daripada berasa marah, tidak selesa, tidak suka dengan ketentuan Allah. Walaupun kita mungkin rasa sedih dengan perkara yang berlaku, tidak seperti yang kita harapkan. Kita mungkin ada sedikit rasa kecewa, tetapi kita kena tahan rasa sedih dan kecewa ini, jangan sampai dia memamah keyakinan kita. Tu point dia. Tu amalan hati. So kerja hati dalam kes ini ialah dia kena tahan, dia kena sabr. Kita kata makna sabar apa? Tahan. Jangan sampai perasaan sedih, kecewa, tak puas hati tadi merebak. Biarlah sekadarnya sahaja. So itu maksud sabar dalam hati. Perasaan tu, emosi tu kena jaga. Sebab itu bermula segala-galanya. Sebab kalau itu lose control, maka dia akan merebak ke lisan. So kalau kita berjaya kontrol perasaan tadi, maka sabar di lisan ialah kita tidak menyebut perkataan-perkataan yang dilarang ketika musibah berlaku.
seperti menyalahkan Tuhan, memarahi Tuhan, memarahi benda yang tidak ada kaitan. Kan macam kita tadi, mencela masa, mencela ribut, mencela angin, mencela demam. Dan seterusnya, bila lisan kita dah mula menyalahkan, kalau kita tak tahan, dia akan merebak kepada anggota badan. So sabar, kalau kita kawal lisan, anggota badan juga akan bertindak sekadarnya. Dia tak ada lah nak koyak-koyak baju, tak ada lah nak tampak-tampak pipi. Kan? Itu maksud. So kena tahan daripada perkara tersebut. Tak ada lah nak pergi rimbuk orang sampai teruk-teruk. Tak ada nak pergi belasah budak curi slipper tadi sampai setengah mati. Kan? Tak ada lah, orang tu dah kena tangkap, dah kena penjara dah pun. Hari kau untuk keluar penjara, pergi tunggu sengak bawa senapang nak tembak pergi mati bang. Tak puas hati. Aku tak cukup dia kena penjara, aku nak dia mampus. Kan? Na'udzubillah min zalik. So itulah makna wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan bimbing hati dia. Bila hati terbimbing, Nabi kata ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Hati ni adalah malikun, raja. Wal a'dha'u jundahu, wal a'dha'u junduhu. Dan anggota badan ni tentera-tenteranya. Dia hanya menunggu arahan daripada jantung. Seperti mana jantunglah yang pam darah, jantunglah juga yang akan mengepam, kalau kita boleh guna istilah itu, mengepam emosi. Kan? Niat kita ni tersemat di jantung kita juga. Sebab jantung ni ada fungsi fizikalnya dan ada fungsi spiritualnya. Fungsi fizikalnya yang kita nampak, yang kita nampak di bawah X-ray dan sebagainya, ialah dia mengepam darah, dia berdenyut mengepam darah. Kan? Dengan jantung itu berdenyutlah darah kita berjalan dan anggota kita boleh bergerak secara fizikal. Tetapi tubuh badan kita ini ada ruh. Ada ruh. Yang ruh itu adalah, kita kata dia punya kekuatan maknawi yang kita tak boleh nampak secara fizikal. Secara fizikal. Walaupun tidak mustahil untuk kita merasai, kita mengalami roh itu secara fizikal, tapi di alam lain lah, bukan di alam jasad ini. Kan? Roh itulah yang menggerakkan. Sebenarnya di sebalik pergerakan jantung itu kerana ada ruh, kerana ada akal yang tersemat di jantung, yang mengawal pula perasaan. Yang mana perasaan itulah sebenarnya yang, sebab itulah bila perasaan itu, kita punya emosi ni mempengaruhi fizikal kita, mental kita mempengaruhi fizikal kita, betul tak? Bila kita marah, apa jadi jantung? Jantung akan berdenyut laju, urat jadi tegang, merah muka, kan? Panas, rasa panas, panas hati. Panas hati ni bukan panas maknawi, memang panas sungguh, betul tak? Orang yang marah, bukankah dia berpeluh-peluh? Kan? Sebab tu Nabi kata al-ghadabu minasyaitan. Marah tu daripada syaitan. Pasal memang setan duk mengapi-apikan kita. Bukan api-api secara alegori. Memang betul ya, pasal dia tu berapi, dia tu panas. Bila dia main duduk dekat kita, jadi kita jadi panas. Kita rasa awak panas lah. Dia setan duduk kat hang tu. Setan memang panas. Kalau dia main rumun dekat hang 10 ekor, mau tak panas? Kan? Dia duk sumat lagi pula perasaan. Kan? Al-quwwah al-ghadabiyah, ada kita kata. Manusia ni dia punya potensi kekuatan dia yang di antara yang menggerakkan dia melakukan tindakan ialah al-quwwatul ghadabiyah, kekuatan marah. Marah ni penting dalam hidup kita. Marah ni penting. Waktu ulama-ulama dulu bila dia kaji tentang psikologi manusia, dia kata perkara yang penting macam Imam Ghazali apa semua sebut, dia kata di antara potensi manusia yang sangat penting yang dia kena ada, kalau tak ada tak boleh hidup, ialah al-quwwatul ghadabiyah, kekuatan untuk marah. Sebab orang kalau tak erti marah, jahanam. Pencuri masuk rumah
tak ada masalah. Orang nak main bunuh, tak ada masalah. Apa pun tak ada masalah. Kan? Sedangkan syarak tidak dibina atas ini. Bahkan syarak dibina di atas rasa marah kerana Allah. Dan dia ibadat. Alhamdulillah. Tapi pasal apa Nabi kata la taghdab? Poin dia la taghdab. Bukan jangan marah terus. Betul tak? Sebab ada hadis Nabi SAW jelaskan makna la taghdab ini. Dalam hadis lain Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu dengan bertumbuk bergusti, tetapi orang yang kuat itu ialah yang boleh mengawal dirinya ketika marah. Itu maksud la taghdab. Bukan tak boleh ada rasa marah, tapi kontrol, kena kawal, sabar. Maksudnya walaupun tengah marah, jangan sampai marah itu mengawal kita, kita kawal dia. So walaupun kita dalam keadaan marah, tapi tindakan kita masih rasional, tindakan kita masih lagi dalam hikmah. Ini marah yang terpuji, marah yang disampingkan dengan hikmah, kebijaksanaan. Dan marah itu kita hanya boleh jadi bijaksana, boleh jadi cerdik, boleh jadi tidak hilang akal ketika marah kalau kita sabar. Sebab itu ulama fiqh punya masalah talak orang yang marah. Sebab Nabi kata la talaqa fil ighlaq. Tidak berlaku talak ketika fikiran tengah tertutup. Yang dimaksudkan sini adalah marah. Marah yang lose control. Losing your temper. Itu yang dilarang. Sebab marah yang macam itu, walaupun kita marah dalam benda yang betul, tapi tindakan kita takkan jadi betul. Kita marah kepada orang yang buat syirik. Betul tak marah? Marah mesti wajib. Tapi kalau marah itu kita tak kawal, Allah Ta'ala kata, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah sampai kerana permusuhan, kebencian kamu kepada satu kaum. Siapa kaum dalam ayat ini dalam surah Maidah ni? Ialah orang musyrikin. Bukankah kebencian orang mukminin kepada orang musyrikin ni Tuhan suruh? Ya, Tuhan yang suruh. Tapi Tuhan kata jangan sampai bila aku suruh benci musyrikin, jangan sampai kamu tak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana itulah taqwa. Tak? Jadi pasal apa ada orang Islam menggunakan nama Islam untuk jadi teroris? Na'udzubillah min zalik. Pasal tak sabar. Tak sabar. Dia lupa dengan hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi sebut memang kita di akhir zaman ini kita akan ditindas dan sekian-sekian. Dan Nabi dah bagi jalan keluar. Bukan jalan keluar yang hang sereka. Nabi tak sebut pun kita kena buat berkumpulan militan ke apa ke, tak ada. Tak ada. Nabi kata hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu balik kepada agama kamu. Nabi suruh balik kepada agama. Imam Malik kata la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan memperelokkan keadaan generasi akhir umat ini melainkan dengan benda yang sama telah memperelokkan generasi awalnya. Adakah Nabi SAW memperelokkan sahabatnya dengan masuk ke dalam kem-kem rahsia, buat tentera-tentera rahsia militan? Tak ada. Dengan ta'lim dan ta'allum, belajar dan mengajar dan belajar dengan ilmu. Sebab punca kita jadi rosak macam ini ialah kerana kejahilan kita berkenaan agama kita. So kita tak mungkin boleh balik kepada kegemilangan kita melainkan dengan kita mengenal semula agama kita. Kan? So kunci dia apa? Sabar juga. Kan? Punca orang jadi jahil pasal apa? Pasal tak sabar juga. Seperti Imam Syafi'i kata, kamu bersabar sekejap dengan kehinaan belajar lebih baik daripada menanggung kehinaan kejahilan seumur hidup. Siapa yang tak sabar tanggung kehinaan mengaji, yalah memanglah kita belajar. Bila kita jadi pelajar, kita rasa rendah tak? Walaupun mungkin yang di depan saya sekarang ni dah dalam hidupnya mungkin ada kerjaya yang hebat-hebat.
Tapi kalau tidak merendah diri, mai duduk di kelas Yayasan Ta'lim ini sebagai murid, macam mana kita dapat ilmu? Kan? Tak mungkin. Saya sendiri, kalau saya tidak merendahkan diri saya untuk terus menuntut ilmu, masa dah mengajar, masa hebat jadi ustaz, maka saya pun dah tak rasa nak baca buku dah. Tak dapat nak menanggung keperitan. Baca buku ni susah. Kan senang. Dengan mengantuknya, dengan sekiannya. Kan macam-macam dugaan. Kan? Kita rasa macam jadi bodoh pula baca buku. Kan? Bila orang tanya soalan, kalau nak jawab kata, saya kena rujuk dulu lah. Nak jawab jawapan ini bukan senang. Ini jawapan yang menjatuhkan segala ego. Dia kata ustaz tu tak ingat pun, orang kata. Nak kena rujuk kitab balik. Biar rujuk asalkan jawapan tu betul. Nak pi jawab balik, kata jawapan semalam silap, saya rujuk balik semalam ni. Sebenarnya hak lagu ni. Oh, bukan senang. Tapi kalau dia tak boleh tanggung kehinaan yang sekejap ini, dia akan menanggung siksa akhirat yang dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Kalau dia tak sanggup menanggung kehinaan, nak jatuhkan ego dia untuk mengata saya salah jawapan semalam saya bagi. Hak kelas minggu lepas hak kita bincang tu tersilap tambak ni. Hak betul dia lagu ni. Memang masa tu kita akan rasa down sikit. Kan? Tapi bila kita fikir secara positifnya, itulah kehebatan ilmu. Dan di situlah terletaknya kehebatan ulama. Betul tak? Cuba kita fikir, kalau Imam Syafi'i tidak berani untuk admit kesalahan dia, adakah Imam Syafi'i akan mengasaskan mazhab jadid yang kita duk pegang sekarang ni? Kan? Tidak mana nak main proses Imam Syafi'i sampai ada 2 kali peringkat mazhab dia. Kalaulah anak-anak murid Abu Hanifah tak berani nak kata Abu Hanifah salah, adakah Abu Hanifah pendapat dia akan berkembang menjadi satu mazhab? Tak. Mazhab Abu Hanifah berkembang apabila anak murid dia Abu Yusuf dengan Muhammad bin Al-Hasan semak semula pendapat guru mereka Abu Hanifah dan betulkan pendapat yang salah. Kemudian diteruskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, menyemak balik keserasian pendapat ini dengan dalil. Sama juga benda yang berlaku dalam mazhab Syafi'i. Datang Imam Nawawi, datang Imam Rafi'i, semak balik keserasian pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i ini dengan dalil. Wallahil azim, ba'da Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala, laula taufiqullah Ta'ala lihaula'il jahabidah litashihi akhta'ihim, kalau tidak kerana bimbingan Allah kepada ulama-ulama agung ini untuk membetulkan kesilapan mereka, tak adaklah kita nak mati ilmu agama yang begini sempurna, subhanallah, dengan madrasah-madrasah ilmunya. Tak. Adik, kita kata ini memang, kalau Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak mampu menanggung sekejap kritikan ahli hadis di zaman dia terhadap beliau. Nak cerita sebenarnya, ni benda yang mungkin orang jarang sebut. Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika dia memasukkan dirinya ke dalam arus menghentam ahli falsafah, ahli kalam dengan uslub ataupun menggunakan balik istilah-istilah mereka, sebenarnya ramai orang tak setuju. Ahli hadis zaman dia, termasuk murid dia Az-Zahabi, kritik tu guru dia Az-Zahabi. Lepas tu tengok Az-Zahabi, kitab-kitab dia, walaupun dia juga menentang ahli kalam, tapi dia menggunakan old school, cara lama ahli hadis. Itu hanya menulis kitab mengumpul hadis. Dia tulis kitab Al-Ulu. Apa yang dia buat, datangkan riwayat. Dia tulis kitab Al-Arba'in fi Sifat, Ithbatul Yad. Semuanya metod ataupun uslub ahli hadis lama. Tapi Ibn Taymiyah baru. Ibn Taymiyah tak tulis kitab himpunan hadis-hadis ni kecuali Hamawiyah.
Kan? Tu pun mukaddimah dia mukaddimah yang berbentuk logik. Kemudian dia tanya tulis Tadmuriyah, kemudian tulis Bayan Talbis Jahmiyah, jawab i'tirad Tadmuriyah, Hamawiyah, baru tulis Bayan Talbis Jahmiyah. Semua kitab ni memasuki ke dalam fasa Darut Ta'arud. Semuanya kitab yang membincangkan istilah-istilah falsafah. Kan? Tapi kalau tidak, kerana keberanian dia masa itu, rahimahullah wa radhiyallahu an, macam mana kita nak meruntuhkan hegemoni ilmu kalam dan menyelamatkan umat daripada kesesatan. Subhanallah. Kan? Sama juga apa yang dibuat oleh sebelum Ibn Taymiyah Ad-Darimi. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi radhiyallahu an, dan sebelumnya Imam Ahmad radhiyallahu an. Mungkin ada orang kata, apa Imam Ahmad lawan cakap tok guru dia? Bukan kata tok guru dia Syafi'i dah pesan jangan masuk perbincangan ilmu kalam. Tapi pasal apa Imam Ahmad pergi tulis kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah? Kan? Bukankah Imam Syafi'i lah? Pasal Imam Ahmad faham larangan tok guru dia. Tok guru dia bukan nak larang. Maksudnya ketika tidak ada keperluan lah. Bila ada keperluan, benda tu boleh dibuat. Kan? Kalau tidak, mana kita nak tahu istilah mana yang betul, mana yang salah? Tidak, umat Islam akan terus diperbodohkan oleh ahli kalam dengan istilah yang samar-samar. Terus dimomok, dibohongkan dengan istilah jisim. Tuhan tidak berjisim, Tuhan tidak berjisim. Disebabkan Tuhan tak berjisim, tak boleh nak istiwa dan sekian. Kalau tak ada ulama mai terang balik makna jisim ni. Mana kita nak selamatkan umat daripada kegelapan ilmu kalam. Tapi pasal apa? Ulama ni sabar dengan Saifus Sultan. Terlebih penting lagi, Imam Ahmad kalau tak sabar, dengan nyawanya terancam, siksaan yang diterima. Itu diriwayatkan Imam Ahmad masa dia nak kena pergi sebat tu, satu kawan dalam penjara dia kata kat dia. Dia kata, "Hai Imam Ahmad, aku nak bagi tahu dekat hang. Aku ni masuk penjara, duduk penjara dengan hang. Aku ni kena penjara sebab apa? Pasal aku ni kaki pencopet, penyeluk saku," dia kata. "Aku dah kena sebat lebih banyak daripada hang nak kena ni. Lepas kena sebat, aku curi lagi. Aku sabar. Kalau aku boleh sabar di jalan syaitan, maka engkau, hai Ahmad bin Hanbal, sabarlah di jalan Ar-Rahman." Wallahil azim, kataan ni cukup hebat. Tengok, duduk sepenjara dengan bekas pencuri. Kan? Jadi Imam Ahmad sabar. Imam Ahmad kata, kalau depa bunuh aku terus aku lega. Kan? Kalau depa tangkap aku ni, kalau depa nak bawa aku ni dibunuh, aku lega. Dia kata, mati terus senang. Yang aku takut ialah cemeti. Depa akan sebat aku. Memang depa sebat. Tapi perkataan si bekas pencuri tadi, Allah Ta'ala jadikan sebab untuk Imam Ahmad sabar. Sabar cemeti ni bukan senang. Bukan senang. Tak, orang yang kena, sahabat-sahabat kita yang kita kenal, ustaz-ustaz kita yang lebih senior dalam perjalanan dakwah ni, yang kena macam-macam. Tak, zaman ni lebih dahsyat. Macam-macam. Sekat itu, sekat ini. Tak boleh buat ini, tak boleh buat ini. Kan, nak kerja tak boleh, nak ni tak boleh. Macam-macam. Bahkan pengalaman kita tengok, nak disebarkan dakwah sunnah di Malaysia ni bukan senang, tuan. Bukan senang. Tak. Kita tak ada pilihan kerja. Balik-balik daripada Madinah, tak ada pilihan dah. Kena pilih. Nak hidup senang kerja, atau nak jadi pendakwah sunnah. Kalau nak hidup senang kerja, tutup mulut. Hantar borang SPA, JPA, pergi temu dengan kerajaan, pergi kerja pukul 8, balik pukul 5, sudah tidur. Jangan cakap apa. Boleh. Kami akan hidup senang. Kan? Gaji bulan-bulan masuk, allowance, jadi pegawai kerajaan, pergi kerja pakai necktie, pakai coat. Kan?
Boleh beli kereta mahal-mahal. Kan, duduk di Putrajaya. Kan? Kan? Duduk pun dalam bilik aircon. Kerja gitu-gitu. Walaupun adalah bebanan dia, banyaklah, kita taklah kata kerja tu mudah. Kan? Tapi kita boleh pilih jalan itu kalau kita nak. Dan ada sahabat kita pilih jalan lebih sukar daripada kita. Kalau kata kami yang pilih main kerja macam ni, nampak sukar, ada lagi sukar. Ada orang yang pilih untuk masuk ke sana dan dalam masa yang sama pertahankan sunnah, lebih sukar lagi. Yang ni kita tabik spring kat kawan-kawan kita ni. Kan? Masuk duduk dalam kerajaan, dalam masa yang sama depa juga jadi ustaz sunnah mengajak, terdedah kepada ancaman-ancaman yang lebih dahsyat, tata tertib apa semua macam-macam. Paling kurang kami hak pilih jalan aku ni tak risau dengan ancaman-ancaman pihak atasan. Siapa atasan, tak ada siapa atas lah. Allah Ta'ala ya atas kami ni. Kan? Kita tak takut dah. Kan? Tapi kawan-kawan kita ada juga jawatan dan kerajaan, subhanallah, ini kita lagi respect. Kan? Kita tak mampu nak ini macam mereka, kan? Tak mampu. Mereka masuk tempat itu, mereka tak tutup mulut. Mereka bercakap, mereka sebarkan, mereka berusaha sampaikan. Yang ni kita lagi payah, sukar untuk mereka, tuan. Tak macam orang lain, tak macam kawan-kawan mereka yang lain yang kerja sepejabat dengan mereka. Kan? Mereka ni terdedah kepada untuk ditamatkan kontrak bila-bila masa, terdedah untuk sekian-sekian, tapi dia baru cakap. Kan? Macam ada kawan kami tu, kan, tak mahu sebut ada di mana kan, tapi bulan puasa tu dia buat ini je pun, syarah kitab Syekh Uthaymin ya, dia kecoh, oh, pusat institusi pendidikan kerajaan telah diserapi oleh. Tapi kita respect lah dia teruskan, tak hirau dengan ancaman-ancaman macam ni. Pasal kok mana pun Allah Ta'ala jaga kita, bukan kita nak jaga kita. Kalau nak harap kami sama-sama jaga, tak jagalah kan. Tapi Allah Ta'ala di atas jaga. Kan? Kena sabar. Sabar. Memang orang akan cakap. Hang nak lari daripada tuduhan Wahabi terang mana sangat nak lari? Ceruk mana nak pergi sembunyi? Tak boleh. Kan? Sama-sama geng Asam Jawa pun sama-sama tuduh Wahabi, sama-sama mereka. Kan? Tu terus geng sama-sama mereka. Mereka sama mereka pun tuduh kawan mereka Wahabi. Betul tak? Lepas tu kita nak harap kita yang memang Wahabi ni tak ada tuduh Wahabi. Tak payahlah. Kan? Tapi kita kena hikmah lah. Kena hikmah lah. Kan? Dapat temu duga kauliah jaiz. Kan? Kalau tu Ustaz Zadi kata tak payah piar, dia pun nak perkenal kita ni. Kan? Bukan dia pun tak tahu kita macam mana kan. Tak apa, kata kita pi lah. Kan? Paling kurang hujah tegak. Kita dah minta. Tapi dia ajak kita berdebat, tak apa kita debat dengan dia. Dia pun bukan tahu apa sangat. Paling kurang kita sampaikan pada dia. Kalau dia tak bagi tahu dia, kita pun tak apa, kita dah ajak dia lah dalam bilik temu duga tu. Kan? Dia pun bila kita sebut tu, tengok muka macam kali pertama dengar nama-nama kita tu pun, harap lepas tu dia balik carilah kita tu. Kan? Dia tak bagi tahu dia pun tak apa lepas ni. Puas hati. Kita memang rasa puas boleh berdebat dengan orang dia dalam isu yang memang keras akidah kita. Boleh berhujah sampai dia sendiri minta berhenti. Itu kira kita puas. Tak ada lah kepuasan dan rasa lepas tu. Kan? Alhamdulillah lah kita boleh sampaikan. Tapi kena sabar lah. Ada orang kata alah, kita sembunyi-sembunyi lah, janganlah jawab direct sangat. Anda kata kalau anda tak jawab direct hari tu macam itu, kalau anda tak tulis terang-terang anda nak ngajak kita Ibn Taymiyah kalau dapat tauliah, takkan dia nak ajak kita berdebat dan bincang, discuss isu akidah yang mudah-mudahan dengan discussion itu jadi sebab hidayah dia ataupun hidayah orang lain. Tak. Kita doa je lah. Kan? Dia tanya, ni nak ajak kita apa? Nak ajak kita Ibn Taymiyah. Dah memang kita tulis kertas-kertas macam tu. Kan? Hari kita nak sembunyi apa? Dan dia pun bukan tak tahu kita pun nak kena tangkap dia dulu.
So apa kita nak tipu? Tak payah tipu lah. Tak payah berlakon. Dan dia pun dah tahu lah. Mereka bukan tak follow kan. Tak follow. Tengok Ustaz Ali dulu, masa kita buat program Syekh Ahmad Wahab. Oh, Jaiz panggil. Ni macam mana ni awak megang taliah Jaiz tapi defend Muhammad Wahab. Tapi alhamdulillah dia tak boleh buat apa juga. Bila kita jawab balik dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab, dia kena continue lah, sambung kat taliah 5 tahun lagi. Kan? Betul? Allah Ta'ala tolong. Allah bantu. Jadi jangan risau. Kan? Lagi yang penting kita kena sabar kan? Sabar. Sabar ni Allah Ta'ala kata wa man yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan bimbing. Allah akan buka jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sabar dan tawakal ni dua benda yang tak boleh lepas. Kalau kita kata tawakal itu adalah trust iman, asas iman, sabar ni adalah bentengnya yang nak jaga iman kita daripada goyah. Jadi 5 rukun iman yang awal itu, yang kita kata dibina di atas yakin itu, akhirnya bentengnya apa? Sabar. Rukun iman yang ke-6, sabar. Sebab itu kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakinlah seseorang itu akan mencapai kedudukan imamah. Kedudukan untuk dia layak dicontohi dalam agama. Dua benda ni. Semua ulama kita daripada zaman dulu sampailah bila-bila jadi ulama, dua benda yang dia buat, tak ada lebih. Dia yakin dengan dia sabar. Carilah ulama mana hak hebat-hebat, hak orang duk panggil sekarang Syekhul Islam ke, imam ke, apa ke, cuba pergi check sejarah hidup dia. Mesti ada dugaan. Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Malik terkeluar bau, kena sebat. Imam Syafi'i diheret dengan rantai besi daripada Yaman sampai ke Baghdad. Imam Ahmad, saya dah cerita lah, semua orang tahu. Empat imam mazhab ni dalam hidup mereka menyerahkan kepada kita apa dia itu as-sabr wal yaqin, sabar dan yakin. Ya, sabar dan yakin. Depa diuji dengan kezaliman pemerintah, tapi depa tak memerontak. Depa yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada. Depa sabar dengan ujian yang menimpa mereka, akhirnya depa jadi imam ikutan dalam agama. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, pasal apa mereka menjadi contoh teladan sehingga bila-bila masa? Pasal depa lah contoh yang telah mencontohkan kepada kita the perfect example bagaimana as-sabr wal yaqin, sabar dan yakin. Kehidupan mereka adalah penjasadan, personification bagi as-sabr wal yaqin. Ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita berhenti setakat ni dulu, kita sambung lepas Aidil Adha. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.